Assalamualaikum dan selamat datang ke siri AI dalam bahasa Melayu. So, objektif kita hari ini adalah untuk melihat satu cara praktikal untuk membina aplikasi pengguna iaitu user application yang mengimplementasikan kefungsian AI. So, dalam aktiviti hari ini kita akan cuba membina mobile web application yang ringkas menggunakan HTML5 dan juga mobile web application tersebut akan mengimplementasikan kefungsian AI. Jadi dia boleh mengklasifikasikan objek. So, untuk aktiviti hari ini, kita akan menggunakan dataset Iris. So, dataset klasik. Okay, ini merupakan dataset klasik yang sering kali digunakan sebagai contoh dalam model AI. So, objektif kita pertama adalah untuk memuatkan dataset Iris ke dalam Weka. Menjana J48 Decision Tree untuk tujuan klasifikasikan data Iris dan mengimplementasikan Decision Tree J48 ke dalam HTML5 ataupun JavaScript untuk kegunaan aplikasi pengguna ARM mobile web tersebut. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan pergi melihat kepada aplikasi Weka. So, ini adalah aplikasi Weka. Untuk memulakan aktiviti ini, kita akan cuba memuatkan ataupun load file dataset Iris. So, tekan open file, pergi pada Iris dataset, tukar pada CSV. So, klik di sini irisdata.csv. So, dataset Iris ni kita boleh download daripada pelbagai sumber. Ataupun anda semua boleh download daripada laman web yang saya akan berikan di penghujung video ini. So, klik open. Baik, untuk memulakan aktiviti ini, kita boleh tekan pada tab Classify. So, di sini kita pilih tree dan J48. Okay, di mana algoritma J48 ini akan menjana decision tree. Kemudian untuk bahagian prediction, kita akan pilih nominal class. Okay, di mana kelas ni terdiri daripada Iris setosa, Iris versicolor ataupun Iris virginica. Jadi J48 ni akan cuba menjana decision tree untuk menentukan ataupun predict salah satu daripada kelas yang disebutkan tadi. So, untuk memulakan ni kita klik pada start dan kita lihat pada output. Output yang dijana oleh Weka, software Weka ini. So, kita lihat correctly classified instance 96%, incorrectly 4%. So, ketepatannya adalah 96%. Dan kita lihat di sini confusion matrix. Kita nampak ketepatannya adalah sangat tinggi. Dan 50 instant, hanya satu sahaja yang tersilap kelas. Iaitu Iris setosa. Satu sahaja tersilap kelas sebagai versicolor. Untuk ini, Iris versicolor hanya 3 sahaja tersilap kelas sebagai Iris virginica. Dan untuk Iris virginica, hanya 2 sahaja tersilap kelas sebagai Iris versicolor. Iaitu kolom B. Jadi, tree yang dihasilkan ini mempunyai ketepatan sebanyak 96%, maka ia sesuai digunakan sebagai rujukan untuk diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi. Kita lihat tree-nya. Tekan visualize tree. Berikut merupakan tree yang dihasilkan oleh Weka. So, kalau kita lihat ni, tree-nya sangat mudah untuk kita ikut. So, secara ARM-nya, pengguna hanya perlu memasukkan petal width dan petal length untuk menentukan salah satu kelas ini. So, kiranya petal width dia kurang daripada 0.6, maka secara automatiknya bunga tersebut diklasifikasikan sebagai Iris setosa. Lebih, maka kita perlu periksa semula petal width. Lebih daripada 1.7, maka dia adalah Iris virginica. Jika dia kurang, sama ataupun kurang 1.7, kita periksa sekali lagi untuk petal length. Dia kurang ataupun sama dengan 4.9, maka ia adalah Iris versicolor. Lebih, kita
periksa kembali petal width. Lebih daripada 1.5 versi color, kurang daripada 1.5 ataupun sama dengan 1.5, maka ia adalah iris virginica. So disebabkan decision tree janaan WK ini adalah mudah, dan bentuk mudah untuk diikuti, maka ia juga mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk pseudocode ataupun dalam bentuk if then else ataupun rule based AI. So dia tidak terhad saja kepada satu jenis programming language, malah ia boleh diimplementasikan dalam pelbagai programming language seperti Java, JavaScript, Python, C, C Sharp, Kotlin dan sebagainya. Jadi ia sangat fleksibel. So dalam segmen yang seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk kita draftkan ataupun bina satu aplikasi pengguna, iaitu mobile web application menggunakan HTML5 dengan mengimplementasikan data yang kita dapat, iaitu tree, kepada rule base. So kita akan tukarkan rule base ni kepada satu fungsi AI lah. Jadi aplikasi ringkas mobile web yang kita bina tersebut mempunyai keupayaan AI, dan seterusnya boleh digunakan oleh pengguna secara am. Okey, untuk rujukan yang lain, di akhir video ini saya akan letakkan laman web di mana para pengguna boleh ataupun para developer yang ingin belajar berkenaan cara implementasi ini boleh rujuk source code yang telah saya hasilkan melalui video ni ataupun secara amnya daripada laman web tersebut. So kita akan lihat pada segmen seterusnya cara saya draftkan GUI untuk mobile web application bagi mengenal pasti iris, bunga iris. Baik, seboleh-bolehnya sebelum kita implementasikan apa-apa jenis aplikasi pun, kita seharusnya draftkan dulu aplikasi tersebut. So dalam kes ni saya draftkan GUI aplikasi untuk mengenal pasti iris berdasarkan petal width dan length menggunakan aplikasi wireframe sketcher. So dalam wireframe sketcher ni saya telah letakkan elemen untuk text field, text input untuk mendapatkan input petal width dan text input untuk mendapatkan input petal length. Kemudian saya sediakan button untuk user klik dan seterusnya aplikasi ini akan run through decision tree yang kita implementasi dalam WK ke dalam programming language di sini, dan dia akan paparkan prediction ataupun jawapannya di bawah. So ini saya akan draftkan bagaimana jawapan tersebut dipaparkan. Katakan begini, dipaparkan Iris Sentosa. So kita cuba lihat dulu macam mana GUI-nya akan dipaparkan. Okay, setelah kita berpuas hati dengan paparan GUI tersebut, tibalah masanya untuk kita implementasikannya sama ada di dalam HTML ataupun ke dalam native mobile application seperti Android. Baik, sekiranya kita ingin membina mobile web application berdasarkan draft GUI dan juga dataset iris serta model decision tree yang telah dibina oleh WK tadi, kita boleh teruskannya dengan menggunakan bantuan JavaScript dan juga HTML. So ini saya akan tunjukkan secara ringkas cara saya codekan function JavaScript tersebut in real time. Sebagai permulaan, kita boleh gunakan function JavaScript yang biasa. Okey, katakan saya gunakan function classify iris. Kita boleh namakan apa-apa pun. Okey, parameter yang diterima mengikut length dan juga width. Okey, parameter yang diterima, length dan juga width. So, bila kita buat function, ingat kita mungkin akan return result ataupun jawapan. So basically function dan ni beginilah. Okay, diterima length, diterima width, kemudian kita akan implement decision tree di dalam fungsi ini. So sebentar lagi kita akan buat satu montage, supaya benda ni boleh di fast forward kepada perakhirannya. So kita boleh mulakan montage tersebut lah.
Baik, baik, kita telah siapkan function classify iris di dalam JavaScript. Sebentar lagi kita akan cuba kodkan HTML5 pula untuk kita implementkan GUI yang telah kita draftkan di dalam wireframe sketcher tadi. Baik, sekarang ni kita akan cuba implementkan GUI kepada mobile web application menggunakan HTML5. So, sebentar tadi kita dah implementkan JavaScript. So, implementkan model tersebut ke dalam JavaScript. Sekarang kita akan implementkan GUI pula dalam HTML5. So, sekarang kita akan mula untuk buat satu boilerplate HTML5. So, boilerplate HTML5 macam biasa. Okay, HTML. Ataupun ada setengah tu dia akan start dengan .type. Okay, .type HTML. Okay, ini adalah menunjukkan dokumen HTML5 rasmi lah. So, head, title, the iris, identification. Okay, demo, title. Kemudian kita jangan tutup head lagi, kita boleh letak meta tag untuk mobile. So, mobile web application perlukan meta type viewport. Okay. Content with price with. Okay. Comma. Initial scale. Okay, 1.0. Bila kita nak buat web application, kita kena sentiasa masukkan viewport. Kita tutup head. Dan perlu ada body. And then tutup dengan body. Lepas tu baru kita akan tutup dengan HTML. So, ini merupakan HTML5 boilerplate lah. So, di dalam ni nanti kita akan letakkan GUI. So, untuk fast forwardkan lagi kita punya programming, so kita akan cuba buat lagi satu montage. Baik, lepas kita sudah habis kodkan HTML5, okay, kita savekan file HTML5 ini ke dalam folder htdocs di dalam XAMPP ataupun folder web kita. Kemudian kita akan startkan web server dan kita boleh cuba untuk uji larinya ke dalam mana-mana web browser. So, personally saya prefer untuk menggunakan Chrome web browser. Baiklah, sekarang ni tiba masa ni untuk kita menguji lari mobile web application yang telah kita kodkan sebentar tadi. So, ada dua cara untuk kita uji lari. Sama ada kita klikkan file HTML file tersebut secara terus ataupun kita gunakan XAMPP. So, personally saya prefer untuk gunakan XAMPP. Okay, sebab ia terus menggunakan web server. So, untuk gunakan XAMPP kita hanya typekan alamat. Okay. Alamat dan juga file yang kita buat sebentar tadi. So, okay, kita dapati kita pergi pada laman web tersebut. Okay, yang kita buat tadi. So, boleh tekan F12 untuk simulatekan ke dalam mobile device. So, ini simulate sebagai motor G4. So, kita akan cuba buat testing. So, kita cuba masukkan petal width 0.5. Okay, petal length 1.2.
So kita boleh tekan classify. So dia akan classify sebagai iris setosa. Kita boleh tukar juga 0.8, 1.7. Okay, ini dia classify sebagai iris versicolor. So kita boleh cuba buat, okay, ini berdasarkan source code yang telah kita bina sebentar tadi. Dan ini juga berdasarkan berdasarkan decision tree, okay, yang telah dijana oleh Weka, periksa Weka tersebut. So diharapkan semua dapat memahamilah kaedah untuk kita memindahkan decision tree kepada programming, okay, kepada programming dan juga kepada mobile web application, sama ada native ataupun mobile web application. Okay, kemudian kita boleh pergi pada laman web ini untuk download demo HTML5 ini. Okay, github.com/mypipit/iris demo HTML5. So boleh download dan jangan lupa untuk citekan paper anda kepada laman web ini. So contoh citation ada di dalam laman web ini dan juga anda juga boleh melihat demo melalui link di dalam laman web yang dinyatakan inilah. So kita jumpa lagi di lain masa. Kiranya anda mempunyai apa-apa cadangan dan komen, boleh tulislah di ruangan komen di bawah. Dan subscribe channel ini sekiranya anda merasakan channel ini sangat membantu anda dalam diri pembelajaran AI, machine learning dan juga TensorFlow. So jumpa lagi di lain masa.